Settle tuan-tuan Okey, baik tuan-tuan, selesai ayat 18 dan sebahagian ayat 19 sampai innad dina 'indallahil Islam. Okey, baik. Kita pindah tuan-tuan pada halaman 62, halaman yang sama, iaitu next selepas kita baca innad dina 'indallahil Islam, kita akan baca pula ayat surah yang sama tetapi ayat 26. Ayat ni pun ramai tak hafal. Tuan-tuan tuan-tuan semua hafal lah. Saya perhatikan ramai sebahagian orang Melayu yang ke masjid, yang ke surau, dia tak boleh ikut imam baca yang ni. Dia ontok lah. Kan? Dia sambung ujung-ujung lah. Tapi lepas ni cuba usahakan hafal. Tuan-tuan maka ayatnya Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Okey tuan-tuan, ayat 26 dan kita akan sambung ayat 27 lepas tu. Cuma kenapa Imam tuan-tuan Sidi Ahmad Al-Qushashi menyarankan kepada kita memilih surah Ali Imran ini? Al-Baqarah dengan Ali Imran dipanggil Az-Zahrawain. Surah tu kan Az-Zahrawain tuan-tuan ataupun Al-Ghamamatan, dalam hadis-hadis banyak sebut begitulah. Okey, baik tuan-tuan. Maka tolong tengok terjemahan sekejap muka surat 63 tuan. Qulillahumma malikal mulk. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah itu yang mempunyai kuasa pemerintahan. Jadi tuan-tuan, kita pun dah baca dalam surah Ghafir kan tuan-tuan limanil mulkul yaum. Kerajaan siapa sekarang? Itu kiamat. Malik yaumiddin, kuasa di tangan Allah. Lillahil wahidil qahar, itu kiamat. Tapi Allah ingatkan juga sesiapa yang memegang tampuk pemerintahan, yang ada pegang kuasa, yang ada jawatan, dia baca ayat ni tuan, sepatutnya dia akan insaf. Qulillahumma malikal mulk, Allah yang bagi kuasa pemerintahan. Tuan-tuan tu'til mulka man tasha', engkau yang beri kuasa pemerintahan kepada siapa yang Allah nak. Kan, kapi ke dia, fasik ke dia, Allah bagi. Kan, dan maknanya yang berkuasa tu bukan menggambarkan dia tu mulia, tak. Sama juga yang berharta kaya tu bukan lambang dia tu Allah suka kasih dia, tak. Itu bukan mewakili segala-galanya. Tuan-tuan mungkin saja orang susah itu lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin rakyat yang tak ada apa-apa pegang jawatan pun itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bagi kuasa kat dia sekejap, pinjamkan kuasa. Kemudian bukan bagi lama-lama, 2 tahun je, ada setahun je, ada 3 hari je, ada 3 jam je, kena gulingkan dan sebagainya tuan. Maka Allah sebut wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah akan cabut tuan-tuan kuasa itu pada siapa yang Allah kehendaki. Kan, mungkin sebab ada hikmah yang tak boleh kita baca lah. Ada hikmah dia kenapa kerajaan dia runtuh, kenapa dia punya empire dia habis, musnah. Adalah hikmah-hikmah dia kan tuan-tuan Tapi Allah bagi, Allah berhak menarik kembali tuan-tuan kuasa yang Allah pinjamkan itu. Lagi tuan-tuan, wa tu'izzu man tasha'. Al-izzah tuan-tuan, kemuliaan itu daripada Allah. Allah muliakan sesiapa yang Allah kehendaki. Siapa tuan? Sesiapa yang inginkan kemuliaan, mestilah dia balik kepada aurat supaya dia dapat waridat. Siapa yang inginkan kemuliaan, mestilah dia balik kepada ilmu. Siapa yang inginkan kemuliaan, mestilah dia tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Itu Allah bagi dia kemuliaan. Al-izzah. Tuan-tuan kan? Kemudian apa lagi? Tuan-tuan, wa tudhillu man tasha'. Allah boleh hina siapa yang Allah nak. Ini yang kita takut. Kan? Allah hina kita, tuan-tuan. Kita tak jumpa jalan petunjuk. Kita tak nampak jalan hidayah. Kita sesat dalam cahaya. Dalam masyarakat kita penuh dengan segala kebaikan. Sepatutnya kita ada tempat nak merujuk, ada tempat nak bertanya, tapi kita tak jumpa yang itu. Kita jumpa yang TikTok. Aku tak sudah-sudah dengan TikTok kau tu kan. Ambil yang itu je. Lain-lain yang bawa kepada kebaikan, peringatan ni kita pandang sepi. Tapi yang lain-lain tu tuan-tuan berio. Kan, saya ada ulas pada kelas yang lepas yang ikut pengajian kan, Masjid Negara. Imam Masjid Negara meninggal tuan, tak ada orang hafid dah. Tapi kalau artis meninggal tuan, dia buat live sikit tuan, 20,000 selambak orang follow. Datangkan ulama, 3 ulama Nusantara buat program.
paling terror pun 2,500. Betul 500 left tinggal 2,000. Paling handal lah tu. Itu dah mencerminkan tuan sikap orang tak berapa goma pada agama ni. Tak berapa goma. Tuan-tuan tapi kalau benda lain kontroversi, tuan-tuan sensasi, itu orang nak. Tuan-tuan benda-benda fakta, bawa kepada ketuhanan, tuan-tuan menjaga hati kita, mengelokkan perasaan kita, tazkiyatun nafs, benda ni orang tak berapa nak goma. Tuan-tuan sekalian kan. Jadi itu dia. Ayat ini tuan-tuan, mari kita hayati bersama setelah kita hafal, kita amalkan bersama selepas solat tuan-tuan dalam aurat khusyasyiah kita ini. Maka biadikal khair, semua kebaikan itu di tangan Allah. Walaupun tuan-tuan yang menarik kuasa itu Allah, yang menghina hamba Allah tuan-tuan, yang menciptakan binatang, menciptakan iblis, semuanya Allah tuan-tuan, menciptakan kuburkan, semuanya Allah. Tapi ta'adduban, adab kita dengan Allah, Allah ajar kita beradab biadikal khair. Yang baik semua kita nisbahkan kepada Allah, yang lemah, yang kurang tu kepada diri kita. Kan tuan-tuan kan? Maka tuan-tuan, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat 26. Tolong sama-sama yang belum selesai ayat ini tolong hafal. Okey tuan, kita beralih kepada amalan yang ke-10. Boleh Jadi tadi surah Ali Imran bermula 18, ayat 18 dan sebahagian ayat 19. Okey, settle. Kemudian kita ambil ayat 26 dan 27. Okay, tuan, apa pula 27 ni? Sebab itu dibaca pada solat subuh dengan maghrib. Ayat ni. Sebab peralihan malam dan siang. Subuh kita nak menanti waktu siang. Maghrib kita telah menerima waktu malam. Maka kita baca ayat ni. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkaulah ya Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, dan engkaulah yang masukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Saya ingat di Puncak Alam dulu, kalau antara imam kami Ustaz Abdul Hakim, dia suka baca Allahumma hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik wa huduri salawatik faghfir lana. Itu doa Nabi SAW. Tuan-tuan kan, ya Allah sekarang dah malam, doa lepas maghrib itu, siang dah berakhir, ya Allah kami dah hadir solat, terimalah doa kami ya Allah. Kemudian subuh pula tukarlah, Allahumma hadha iqbalu naharik wa idbaru lailik. Ini tuan-tuan doa Nabi SAW dalam solat antara waktu subuh dengan waktu solat maghrib. Okey, baik. Allah yang tuan-tuan menukarkan silih pergantian siang dan malam itu dengan kuasa Allah, takdir Allah, tadbir Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tuan-tuan ada sabdu kat situ, ada syiddah. Kita syiddahkanlah. Letakkan sabdu kat situ. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kan? Dia sabdu kan. Kemudian ditutup ayat itu tuan-tuan, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah bagi rezeki tuan-tuan tak ada hitungan. Tak terbatas. Tuan-tuan tak ada dia punya account, dia open check. Allah boleh bagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ayat ini kita baca, kita amalkan selepas, kalau boleh. Ini pesan guru kita dulu, Syekhuna tadi dalam keto pun, Haji Sidik pun ada sebut, tuan-tuan, Syekhuna Dato' Abdullah Sijang. Memang tuan-tuan amalan maghrib Syekh Abdullah Sijang tuan, dia tak baca amanah Rasul. Masjid Kampung Payur ko, surau saya tuan, surau Kampung Payur ko, Masjid Jamik ke yang saya ikut dulu tuan. Saya form 4, form 6 tuan-tuan, lebih kurang tahun 91 sampai 94 lah. Ikut tuan guru tuan-tuan, dia memang melazimi amalan syahidallah sampai ayat 27. Okey tuan, tulijul lail, dan kita dah ingatkan tadi, jaga sedikit mad wajib muttasil. Tasyak, ada berapa kali tasyak tu? Ayat 26 ada 4 kali tasyak. Kan tuan-tuan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. 4 kali. Kemudian ayat yang ke-27 ayat berikut tuan-tuan, ada sekali tadi. Itu wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi kat situ kena jaga sikit mak wajib tuan-tuan, jangan kurang daripada 5 harakat. Ikut manhaj yang paling tenang dalam baca Quran ni, Syekh Muhsin Ibn Syekh Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita rujuk pula kepada kelebihan membaca, tuan-tuan, Qulillahumma malikal mulk. Maka kata Syekhuna Prof. Wahbah Az-Zuhaili ketika menghuraikan ayat ni tuan,
Dia kata hadis Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam beliau, tuan-tuan, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, Nabi kata tuan-tuan, Ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba. Nama Allah yang paling agung, tuan-tuan, kalau kita berdoa dengan nama Allah ini, doa kita pasti mustajab. Tuan-tuan, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 27 yang kita riwayatkan pada malam ini, iaitu Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, ayat 26 ayat 26 kan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau dengar daripada Nabi SAW hadis ini, siapa yang baca surah Ali Imran ni, itu tanda dia, doa dia akan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab kita menyeru, kita memanggil nama Allah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia, nama Allah yang paling agung. Tuan-tuan, bertawassul di sini, membaca ayat ini, insya-Allah doa kita akan mustajab. Ini ada hadis dia tadi kan.